Salam sejahtera rakyat Malaysia sekalian yang dihormati. Tuan-tuan dan puan-puan, salah tetap salah, betul tetap betul. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya nak minta tolong kamu dulu komen denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah saya dulu paling marah kalau saya bersalah. Kemudian saya cuba untuk tempiaskan kepada orang lain kesalahan saya. Dan ayah saya mengajar saya untuk mengaku kesalahan. Walaupun sakit, pedih, memalukan dan sebagainya, tetapi ayah saya memberikan saya satu panduan hidup yang amat cemerlang sehingga sekarang saya masih ingat kata ayah saya, kalau salah kena mengaku dan mohon maaf. Dengan harapan supaya kesalahan itu akan dimaafkan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so ini tidak ada kena-mengena dengan mana-mana orang. Itu hanya saya ingin mengingat semula sahaja nasihat daripada bapa saya, ayah saya. Dan ayah saya seorang yang sangat-sangat berdedikasi dalam mengajar saya. Saya fikir semua ibu bapa akan mengajar sebaik mungkin teladan dan pastinya akan mengajar kita supaya bertanggungjawab, credibility, integrity dan responsibility, accountability, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu tak ada kena-mengena. Itu hanya sebagai satu peringatan kepada diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin kongsikan satu berita yang amat penting kepada kita semua. Jangan skip, pastikan kamu tonton sampai tamat. Kalau dapat, share kepada kawan-kawan. Dikeluarkan pada malam semalam, lewat malam semalam, 13 April. Oh, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Datuk Seri Najib Tun Razak membuat pengakuan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya respect dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya suka dengan Datuk Seri Najib Tun Razak kerana dia mengaku akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya hormati Datuk Seri Najib Tun Razak. Dari dulu memang saya kagum dengan dia. Tetapi selalu saya katakan saya tak pernah tak suka dengan Najib. Saya suka dengan Najib. Tetapi perbuatan itu yang saya tak suka. Perbuatan tak berintegriti itu yang perlu dibenci. Jadi Najib Razak tak ada masalah dengan saya. Cuma perbuatan itu yang salah, itu tetap salah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 13 April 2022, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Najib membuat satu pengumuman yang mengejutkan seluruh Malaysia. Terutamanya tuan-tuan dan puan-puan, pengumuman ini pastinya akan mengejutkan ramai pihak. Tuding-menuding. Okey. Najib mendakwa bekas pengarah SRC telah menyebabkan kerugian berbilion ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Seri Najib Tun Razak mendakwa berbilion ringgit dana SRC International Sdn Bhd telah diselewengkan melalui pelaburan yang meragukan yang dibenarkan oleh bekas pengarah dalam pengurusan terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, berita ini daripada Malaysia Kini, 13 April 2022. Beliau berkata daripada lebih 31 kesalahan yang diketahui oleh pengurusan baru, 27 kesalahan berkaitan dengan kurangnya penilaian wajar dan penyeliaan terhadap hal ehwal SRC oleh bekas penjaganya sebagai puncak kerugian berbilion ringgit. Nak kena gelak dululah. Siapa yang dalam pengurusan ni? Najib tak terlibat kot dalam pengurusan. Perlembagaan SRC mengamanahkan pengarah secara eksklusif berhubung pelaburan yang akan dijalankan. Jika benar, bekas pemegang amanah yang diberi kepercayaan telah menutup mata dan membenarkan Sarigala masuk ke dalam reban, pengkhianatan keyakinan itu sepatutnya disiasat, katanya.
Tuan-tuan dan puan-puan, selama ini Datuk Seri Najib Tun Razak tak pernah kata macam begini, tuan-tuan dan puan-puan. Selama ini Datuk Seri Najib Tun Razak yang saya hormati adalah seorang yang memang sangat-sangat tidak pernah mengenakan orang, tak pernah. Tapi kali ini mungkin sudah terdesak, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, beliau telah mendakwa bahawa kesalahan daripada bekas pengarah SRC yang telah menyebabkan kerugian berbilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Najib Tun Razak yang sekarang ini berusia 68 tahun berkata demikian dalam satu pernyataan pembelaannya yang telah difailkan pada 4 April yang lalu untuk menjawab saman sivil berjumlah 1.18 bilion SRC terhadapnya. 1.18 bilion US dollar. Itu kalau ringgit Malaysia lebih kurang 5 bilion itu, tuan-tuan dan puan-puan. Oi, macam mana nak bayar saman ini? Beliau juga menegaskan bahawa sebarang pemindahan dana yang salah daripada syarikat adalah disebabkan oleh pengurusan terdahulu seperti yang ditemui oleh pengurusan baru syarikat itu. Najib berkata adalah tidak masuk akal dakwaan bahawa keputusan pelaburan pengarah SRC mencerminkan hasrat beliau sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Bekas Menteri Kewangan itu juga mendakwa lembaga pengarah SRC mempunyai kuasa eksklusif dalam menentukan keputusan dan dasar pelaburan menurut artikel 74, 75 dan 78 Memorandum dan artikel MNA Syarikat serta Seksyen 131B Akta Syarikat 1965. Semasa menafikan dakwaan penipuan dan salah laku oleh SRC, Najib berkata saman syarikat itu sendiri nampaknya menunjukkan ketidakmampuannya untuk membayar balik ansuran yang perlu dibayar pada tahun 2015 adalah hasil daripada pelbagai tindakan yang menyalahi undang-undang lembaga pengarah SRC. Berdasarkan pelaksanaan tugas Najib dalam jawatan awam, bekas Perdana Menteri itu menafikan secara mutlak melakukan sebarang salah laku termasuk misfiance atau salah guna jawatan atau kedudukan awam sama ada sebagai Perdana Menteri atau Menteri Kewangan. Najib menegaskan bahawa beliau tidak menggelapkan, menyalahgunakan atau menukar apa-apa wang daripada SRC atau menipu SRC dalam apa cara sekalipun. Malah tidak berniat untuk berbuat demikian dan tidak didorong oleh motif tersembunyi atau motif yang tidak wajar atau tidak jujur. Beliau juga mendakwa artikel 117 MNE SRC sendiri menghalang penasihat emeritus iaitu Najib daripada mengeluarkan nasihat secara unilateral kepada syarikat berkaitan kerajaan itu. Najib mendakwa mengikut struktur takbir urus korporat SRC, nasihat daripada pengarah emeritus tertakluk kepada permintaan daripada lembaga pengarah. Beliau berkata sebarang nasihat sedemikian terhad kepada perkara material dan kepentingan strategik kepada Malaysia dan tidak boleh menjejaskan sebarang perkara dalam kuasa eksklusif lembaga itu. Najib berkata sepanjang masa berkenaan beliau bertindak dengan niat yang baik dan melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu untuk memajukan kepentingan negara. Tetapi hakim kata tak ada langsung kepentingan negara. Hakim kata tak ada langsung kepentingan negara. Yang ada memalukan negara. Pada 7 Mei 2021, SRC di bawah pengurusan barunya telah memfailkan tindakan undang-undang terhadap Najib dan bekas pengarahnya Datuk Subuh Mat Yassin, Datuk Muhammad Azhar Osman Khairuddin, Nik Faizal Arif Kamil, Datuk Cik Abdullah Elias Rashidi Cik Omar, Datuk Sarul Azal Ibrahim Halmi dan Tan Sri Ismi Ismail. Namun kemudian mengeluarkan 6 nama daripada saman itu dan mengekalkan Najib sebagai defendant tunggal. Semua dibatal, satu ya tinggal Najib je. Sekarang Najib kata lembaga pengarah yang bermasalah pengurusan. SRC sebagai plaintiff dalam writ samannya telah mendakwa Najib telah menyalahgunakan kuasanya dalam memperoleh faedah pribadi daripada SRC serta menyalahgunakan dana tersebut. SRC yang kini dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan diperbadankan MOF Incorporated menuntut ganti rugi am, teladan, tambahan dan faedah, kos serta relief lain yang sesuai difikirkan
oleh mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Najib Tun Razak disaman 1.18 bilion US dollar. Oh, banyak tu. Tuan-tuan dan puan-puan, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.